Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Puan Bahara Tulaini, iaitu pensyarah kursus Takaful, kod kursus PPD 50122, dan juga selamat petang diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, iaitu saya sendiri Zubaidah binti Mohamed. Saya Nurul Asyiki binti Rahmansyah. Saya Nur Nazira binti Kamil. Saya Arifin bin Abdul Rahim. Saya Muhammad Ekal bin Nasir. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan menunggu juga seorang ejen takaful, iaitu Ustaz Izzuddin bersama kita pada hari ini, dan kita akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perjalanan beliau sepanjang beliau berada dalam bidang takaful ini dan bagaimana beliau berminat untuk menjadi seorang ejen takaful. Okay, ya betul Zubaidah. Okay, Ustaz, saya tanya mengenai peribadi Ustaz terlebih dahulu. Boleh Ustaz beritahu mengenai serba sedikit mengenai latar belakang Ustaz dan juga ahli keluarga Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana yang dimaklum, nama Muhammad Izzuddin Hilmi Muhammad Zaini, Ketua Khusus Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pengajian Am Politeknik Sultan Malaysia. Sudah berkeluarga hampir 9 tahun, isterinya seorang, anaknya 3 buat masa ini, dan menetap di rumah warden Politeknik Sultan Malaysia. Okay, seterusnya saya ingin bertanya bagaimana sebenarnya Ustaz bermula menjadi ejen takaful ataupun cerita di sebalik kejadian Ustaz terlebak dalam bidang ini. Terjebak ya? Terjebak. Bermula pada musim COVID sekitar tahun 2021 itu hari, ketika semua orang mencari plan takaful, bukan semua orang lah, terbuka minda untuk mencari plan perlindungan untuk diri sendiri dan pasangan hidup, isteri. Cari hampir dekat 3-4 plan takaful, tanya ramai orang, dan akhirnya sekitar bulan November 2021 lebih kurang itu, maka Ustaz pilih satu plan takaful perubatan yang ada medical card dan hibah untuk diri Ustaz dan isteri Ustaz. Bermula dari situ kita mula ada pendedahan apa itu medical card, macam mana dia berfungsi, macam mana cara guna, manfaat dan sebagainya. Lebih kurang pada setahun selepas itu, ejen yang approach Ustaz tu, dia offer pada Ustaz untuk mula jadi ejen kepada produk takaful lah. Sebenarnya asalnya Ustaz tak berminat pun, sebab kita dah ada kerja tetap, dah ada komitmen. Tapi bila fikir dia satu lapangan baru untuk diteroka ilmu dan sebagainya, Ustaz pun kata, why not, cuba. Ada mengikuti kursus, ada nota yang kita belajar, dan akhirnya masuk ujian peperiksaan TBE takaful. Apa nama Ustaz lupa dah? Basic Examination, ya. Yeah. So buat syarat talian dan sebagainya, lulus, dapat markah okey, dan akhirnya dapatlah recognition daripada Takaful Association ni, persatuan, dan kita dapatlah kebenaran untuk run dan juga terlibat sebagai ejen takaful untuk menerang kepada masyarakat. Sebab kalau selagi tak lepas TBA tu, tak dapat recognition daripada Takaful Association, maka kita tak boleh nak run takaful. Itu prasyarat peraturan yang ada dekat Malaysia lah. Okey Ustaz, sepanjang Ustaz berada dalam bidang takaful ini, apa kejayaan terbesar Ustaz yang Ustaz nak kongsikan kepada kami? Kejayaan terbesar Ustaz kecil je, tak besar mana pun. Pernah lah dekat awal, sebab biasanya dia ada skim-skim galakan. Contohnya ada bonus, ada kelebihan-kelebihan yang diberikan jika dapat capatan niat. Bolehlah pernah dapat antara top 5 ejen takaful untuk 9 bulan sebagai NYCR. NYCR ni new recruitment, ejen baru lah istilahnya, yang compete selama ejen baru. So bolehlah dapat top 5 daripada ejen yang baru tu lah. Itu, dan juga ada jugalah manfaat-manfaat lain. Contoh dapat beli ataupun tebus iPad. Mana iPad Ustaz? Lambat dah lupa. iPad tu Ustaz pun tak terfikir nak guna. Tapi bila ada dapat kelebihan tertentu, dapat tebus iPad dan boleh guna untuk PMP kelas,
dan juga proses pendaftaran produk dan sebagainya guna iPad tu. So antara pilihan dapat lah. Okey, sepanjang beberapa tahun sejak COVID ni, apakah peristiwa penting yang pernah berlaku sepanjang Ustaz berada dalam bidang takaful ini? Disebabkan bila kita jadi agent ni, dia ada sales dan after service gitu lah. Bila kita perkenalkan masyarakat klien dengan takaful dan mereka pun masuk dan setuju untuk daftar takaful, bukan situ saja tanggungjawabnya, dia ada juga after sale. 3-4 bulan lepas tu ataupun setahun lepas tu ada klien yang dia ditimpa musibah nak masuk dalam hospital, admit hospital, mereka tak tahu tata cara dia, maka dia akan rujuk kita. Kita yang ada ilmu sikit sebanyak, kita akan bantu. Ada klien Ustaz yang claim hampir 7,000, lebih daripada itu pun ada, mencecah 9,000 pun ada, yang kita bantu urus. Dan itu satu cabaran bagi Ustaz lah, sebab kita ni baru lagi dalam bidang tu. Begitu juga ada kes-kes claim yang tidak lepas. Dia ongoing proses belajar lah, ataupun kita agent, kita akan banyak belajar waktu bila claim itu boleh lulus dan waktu bila claim itu tidak lepas. Dan apa sebab-sebab yang mana dikembali kepada agreement waktu kita sign perjanjian, dia ada menyatakan sekian-sekian apa penyakit cover tak cover, kita belajar balik lah. So dia jadi cabaran lah. Kadang-kadang bila kita cerita tu berlaku benda yang tidak sama yang kita cerita. Bukan kita nipu, kita masih lagi kurang mahir dalam produk tersebut. Kalau kita cerita dia tu tak jelas dan klien boleh salah faham bila kita cerita tak betul. Cabaran mana kita lah. Okay, seperti yang kita tahu, tujuan takaful ini sebenarnya untuk memberikan perlindungan. Boleh Ustaz beri cadangan 3 produk takaful yang Ustaz paling penting, yang penting untuk audiens kita? Takaful ni sebenarnya ada 2 jenis. Satu dipanggil takaful general, satu lagi takaful am lah, satu lagi takaful family, orang belajar kan. Jadi kalau tanya Ustaz, antara takaful yang penting, kalau siapa ada kereta dia kena ambil takaful am lah, takaful kereta. Kalau tak boleh renew road tax. Ustaz saya pribadi, Ustaz bukanlah ejen ataupun yang menguruskan takaful am. Ustaz mengambil bahagian takaful keluarga, melibatkan hibah, kerawatan medical card, apa lagi, pelan pendidikan, investment dan sebagainya. Jadi Ustaz tak boleh cerita lah yang bab general takaful, pinjaman perumahan tu Ustaz tak boleh nak cerita. Daripada Ustaz, pertama yang penting ialah kena ada perlindungan kesihatan. Sama ada, satu ada yang jenis medical card. Medical card ni yang biasa kita dengar, kita bagi bayaran bulan-bulan, pada kata kita ditipu musibah, masuk hospital dan sebagainya, kita boleh guna manfaat dia untuk bayaran hospital. Ada juga yang perubatan dari segi dia panggil apa ya, cash. Contoh anak kata kita ditimpa sakit, dia tak bagi secara medical card, dia akan bagi dengan selamat duit. Dia kata RM15,000, RM20,000 dia bagi pada kita, kita yang akan manage. Ada juga yang tak kerja macam tu. Jadi waktu ambil tu, ramai yang salah. Kadang-kadang dia ambil yang selamat duit tadi tu. Bila di musibah dapat RM10,000, RM15,000, tapi dia bukan medical card. Bila perubatan lebih daripada maksimum had tu, dah dia tak boleh. Sebab dia ada had tertentu pada amount yang dijanjikan. Boleh juga ambil hibah. Hibah ni sangat penting, terutama orang yang ada tanggungan. Seorang suami baik ambil hibah, mana kata dia meninggal dalam tempoh, kalau dari negara tak silap Ustaz, dalam tempoh 14 hari mesti diselesaikan syarikat takaful. Dia kena keluarkan amount yang dipersetujui waktu kita sign hibah dulu, dan dia beri kepada penanggung, isteri ke anak, ikut portion yang ditetapkan. Sangat penting sebab bila meninggal seorang suami, biasanya isteri atau anak dia akan hilang punca pendapatan, terutama sebulan yang pertama. Jadi hibah banyak membantu. Yang ketiga ialah bagi orang fikir panjang tentang urusan pendidikan anak-anak, dia boleh ambil pelan pendidikan. Pelan pendidikan itu bagus
untuk jangka masa pendek, contoh dia ambil dalam tempoh 25 tahun atau 20 tahun. Habis je 20 tahun, selesai dia punya polisi dia, di situ ada benefit simpanan tadi yang boleh digunakan untuk anak sama belajar dan sebagainya. Itu antara contoh. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Apakah nasihat Ustaz kepada siapa yang berminat untuk masuk di bidang ini atau mungkin ada audiens kita yang berminat untuk menjejakkan kaki ke bidang takaful ini? Jadi apakah nasihat Ustaz kepada mereka? Tak salah cuba. Walaupun kita bukan daripada bidang aliran Islamik, tak masalah. Ramai dia jadi ejen takaful yang dia zero knowledge asalnya, dia belajar sesuatu. Of course bila jadi ejen takaful, dia kena kembali balik belajar bab syariah. Kena belajar halal haram, riba tu apa tu gharar, maisir, apa beza takaful dengan insurans, kat mana patuh syariah, semua dia akan belajar. Dia itu satu bab yang kena dikuasai oleh siapa-siapa yang nak terlibat dengan takaful lah. Kalau insurans, Ustaz tak pasti lah. Insurans dia tak bincang halal haram itu. Kena kemas dalam bab kefahaman tentang syariah dulu. Kedua, dia kena faham apa itu produk-produk takaful yang ada. Apa dia hibah? Hibah ni apa? Pemberian lepas berlaku kematian. Apa itu medical card, apa produk, cara baca produk pun kena tahu. Apa yang dimaksudkan dengan outpatient, apa yang masuk warded, apa yang masuk surgery dan sebagainya. Dan kena tahu term-term umum dalam takaful. Contoh dia kata waiting period ni apa? Tempoh menunggu. Contoh kita daftar hari ni 1 hari bulan 12 kata. Dia ada tempoh 2 tahun, tempoh matang. 3 bulan pertama apa dia cover, setahun pertama apa cover, apa yang tak cover, lepas 2 tahun baru dia cover penuh. Terlibat juga, kena tahu juga tentang perkara-perkara yang melibatkan investment sikit-sikit, ada investment atau dia ongoing proses belajar. Jadi nasihat Ustaz boleh cuba untuk masuk, cuma dia kena kental juga lah. Terutama bila kita jadi ejen, kalau kita ajak klien masuk dekat 20 orang tu akan ikut kita sampai bila-bila. Semua mengharapkan kita bantu dia lah. Jadi untuk soalan yang terakhir Ustaz, apakah pendapat Ustaz terhadap industri takaful pada masa hadapan dan apa yang Ustaz harapkan? Industri takaful ni dia menyediakan satu produk alternatif kepada insurans. Insurans yang bertapak lama. Takaful lama dah juga, tapi dia menyediakan satu produk yang patuh syariah. Insurans dia tak ada kisah patuh syariah atau patuh syariah. Apa yang dikesalkan ialah sehingga hari ini ramai orang Islam yang tak tahu apa beza insurans dengan takaful. Atau kawan pejabat ustaz pun ada yang sudah berbelas tahun bayar sumbangan tiap bulan, bila duduk dengan ustaz baru dapat detect dia ini adalah bentuk insurans, bukan takaful. Jadi dia bukan tidak patuh syariah. So kalau dia dapat ganjaran apa, hasilnya tak patuh syariah. Dia tidak boleh digunakan semua. Ada fatwa Selangor pada itu. Jadi katanya Ustaz, takaful dia ada peluang yang sangat besar dari segi market dia. Sebab dia tidak bermuktah. Sentiasa akan ada orang yang lahir baru, sentiasa ada orang yang mula mencari perlindungan diri dan sebagainya. Dan takaful dia tidak terhadap pada orang Islam saja, dia terbuka untuk non-Muslim sama. Dan dia untuk satu-satu isi rumah, kalau 5 orang ahli isi rumah, 5 boleh assign dalam produk takaful. So bagi Ustaz dia sangat luas. Cuma cabarannya ialah setiap syarikat penyedia takaful ni, tak kisahlah Etika ataupun AIA, apa lagi yang pernah dengar? Zurich, pun dah tak berapa dah dengar goyang juga Zurich tu. Apa lagi? Prudential, yang besar-besar. Biasanya kena nilai mana yang lebih manfaat untuk kita. Basic termnya sama. Kalau berlaku sakit, masuk hospital, mana yang lebih benefit untuk kita, manfaat untuk umur dan sebagainya.
So bagi Ustaz, marketnya sangat besar dan saya yakin juga dengan market ni boleh terus bunyi. Jadi sekian itu saja daripada kami. Terima kasih atas masa yang Ustaz berikan untuk terangkan pasal takaful dan Terima kasih Ustaz.